Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Okay, so kita buka majlis ilmu kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, boleh seorang tolong bacakan doa? Ini volunteer to recite your prayer. Saya teacher. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wa yashir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, thank Amin. you, Danish. Okay, so hari ni kita akan habiskan tajuk variation kita. Okay, so untuk mock IGCSE, insyaAllah kalau tak ada perubahan bulan 8. Okay, kalau bulan 8 tu maksudnya bulan depan dah. Okay, dah semakin hampir dah kita dengan mock IGCSE. Okay, so hopefully awak bolehlah balik ke maktab secepat mungkin. Okay, Mara dalam proses untuk membenarkan pelajar yang exam ni termasuk awak lah sebab awak nak ambil IGCSE. IGCSE awak akan bermula bulan 10. Okay, walaupun nama ni November series tapi dia bermula bulan 10. Okay, so mock kalau tak ada perubahan bulan 8. Okay, saya tak ingat berapa tarikh dia. Bulan 8. Kalau ikut takwim maktab 23 Ogos you akan start you punya mock IGCSE. Okay, so kita akan habiskan chapter sebelum tu lah sebab mock tu dia akan merangkumi chapter tingkatan 4 dan juga tingkatan 3. Okay, so hari ni kita akan habiskan sikit je lagi untuk variation. Okay, so saya akan guna buku teks tingkatan 5 sikit je. Okay, so hari tu kita dah masuk mutation. So a bit of recap. Okay, so first of all, awak kena tahu dulu term-term sini. So kita ada mutagen. Mutagen tu maksudnya benda yang boleh menyebabkan mutation. Okay, ataupun yang boleh mempercepatkan kadar berlakunya mutation. So this is the meaning of mutagen. Okay, a substance which cause mutation or increase the mutation rate to a dangerous level is called mutagen. Okay, so kita boleh bahagikan mutagen kepada 3 jenis. Okay, sebelum tu lah sebab awak dah tengok ni kan. Alright, so mutation occurs spontaneously in natural condition secara semula jadi. New genetic material, so benda yang baru tu yang hasil daripada mutagen tu kita panggil mutant. So mutant organism, mutant alan. So a mutant can exist as mutant gene, dari segi gene. Mutant dari segi sel ataupun dari segi organel contohnya chloroplast yang mutant ataupun mutant for the whole individual. Okay, so awak perlu tahu dia punya definition. Kita ada mutagen, definition pertama. Kita ada mutant definition yang kedua. So you have to know the differences between mutagen and mutant. Alright, so these are the types of mutagen. We have physical agent. So inilah contoh-contoh physical agent, ultraviolet from the sun, ionizing rays such as X-ray, alpha ray and beta ray. So orang-orang yang bekerja dekat bahagian-bahagian yang contohnya ini dia kenalah pakai appropriate appropriate baju lah. Contohnya kalau orang yang kerja dekat X-ray, kalau perhatikan kalau bila dia tekan X-ray button tu, adakah dia duduk dekat dengan awak? So pernah pergi X-ray? Dia duduk dekat dengan awak tak? Tak. Dia akan duduk kat bilik lain. Okay, dia akan duduk kat bilik lain. Dia ada cermin bilik dia akan tekan. Okay, so sebab apa dia tak duduk kat dekat? Sebab bahaya. Okay, ada rays tu yang bahaya. And then these are example for chemical agent. Contoh-contoh chemicals. Dia nak masuk ke? Tak ada kan? Alright, so chemical agent semua bahan kimia lah. Carcinogen, cigarette smoke. So carcinogen.
Karsinogen ni benda yang boleh mendatangkan kanser. Okay, benda-benda yang boleh mendatangkan kanser, food preservative. Okay, sebab tu lah tak elok juga kalau makan benda-benda yang terlalu banyak coloring. Okay, formaldehyde, benzene. Okay, and then we have biological agent. Contohnya sekarang ni virus, coronavirus. Kalau kita tengok coronavirus pun kalau baca sekarang kita dah ada banyak sangat jenis variant. Do you know that? Variant? Yes. Variant. Kenapa datangnya banyak variant tu? Sebab dia dah mutant. So dia pada asalnya dia satu je, lepas tu dia pergi merebak kat negara lain, dia dah adapt dekat kawasan tersebut, dia mutant jadi benda lain. Lepas tu ada pula sekarang ni variant Afrika lah, variant Vietnam lah, macam-macam jenis variant ada. So itu adalah dari segi biological agent. So last week kita dah tengok types of mutation untuk gene mutation. Okay, so gene mutation is also known as point mutation. Okay, so after this kalau awak nampak perkataan especially untuk SPM lah, sebab ni SPM punya syllabus, usually kalau IGCSE dia akan guna term gene mutation. So after this kalau awak nampak point mutation punya perkataan, dia referring to gene mutation. So untuk gene mutation, dekat mana yang berlaku mutation? Change alters the genetic code that is used to synthesize amino acid. Okay, so kita ada 3 types of gene mutation, iaitu base substitution, base insertion and base deletion. So balik nanti tengok balik. Okay, kalau delete, you delete ni, delete G, ganti benda lain. So kita akan dapat new amino acid. So ada efek ke tak new amino acid ni? Yes, dia akan ada efek. Sebab new amino acid akan synthesize, akan menghasilkan protein yang berlainan. Okay, sebab tu ditulis ayat kat sini. Therefore, ni. Therefore, there will be a change in protein. Okay, protein sebab dia dah hasilkan amino acid yang berlainan. Okay, so bila hasilkan amino acid yang berlainan, protein yang berlainan dihasilkan. Protein yang lain, structure pun yang lain. And this new protein cannot function. Okay, mengikut keperluan sel tersebut. Okay, so these are the 3 types of gene mutation: base substitution, base insertion and base deletion. Alright, so apart from gene mutation, mutation juga boleh berlaku dekat kromosom mutation. Okay, so last week kita dah tengok apa contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh gene mutation. We have thalassemia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, albinism and hemophilia. So kalau orang yang sakit sickle cell ni dia dah tahu dah, dia punya dia punya red blood cell tu bentuk crescent, bentuk ni bulan sabit tu. Okay, this is because the red blood cells are not properly formed. Okay, so gene untuk menghasilkan this hemoglobin, this crescent hemoglobin tu dia recessive. Okay, gene tu ialah recessive. Dia so bila orang tu ada 2 gene recessive tu, dia akan menghasilkan this mutant red blood cell yang berbentuk crescent shape. Okay, untuk albinism, ni orang yang dia punya gene untuk menghasilkan pigment tu. Okay, dari segi pigmentation, so tengok dia punya rambut, muka semua putih. And then we move on to chromosomal mutation. Okay, so chromosomal mutation, dia berlakunya perubahan dari segi apa? Kromosom structure. Okay, structure ataupun kromosom number. So kita akan tengok 2 benda ni, kromosom structure dan juga kromosom number. Sebab 2 benda ni dia punya faktor tu berlainan. Alright, so kalau untuk chromosome structure, kita akan fokus untuk chromosome structure dulu. So 4 changes that happens in chromosome structure, okay, it involve changes to the gene sequence in a chromosome. Okay, kalau nak rubah perubahan ni kromosom. Okay, ni dia akan berubah kat sini. Okay, involve perubahan in the gene sequence, sequence of gene ni. Contohnya ni gene bawa skin color, ni gene bawa gene rambut, ni gene bawa ability roll tongue, ni gene bawa protein untuk apa benda hormon. Okay, so untuk chromosome mutation, gene ni dia punya sequence tu berubah. So the structural change causes abnormality, okay, abnormal to the chromosome, which is known as chromosomal aberration. Okay, kalau tadi, kalau untuk gene mutation, kita panggil point. Okay, point mutation, point, dekat point. Contohnya point ni, point. Ingat, boleh tak? Boleh faham tak?
Faham tak? Boleh. Okay, so untuk gene tu kita panggil point. So point dekat point T, point G, point C, point A dan sebagainya. Tapi untuk chromosomal mutation kita panggil chromosomal aberration. So untuk changes in chromosome structure kita ada 4 jenis. Types of chromosomal aberration, kita ada one is deletion. Okay, number 2 duplicate. Duplicate tu dia copy, ada 2. Inverse. Inverse you belajar maths. Okay, inverse. Yang bawah ni atas, yang atas tu kat bawah. Okay, and translocation, yang A pergi dekat B, yang B pergi dekat A. Okay, dia translocate, berubah kedudukan. Okay, so awak tengok sini, okay, kita akan tengok contoh dia. Okay, kalau deletion, okay, ni contoh ni adalah sebahagian kromosom. Dia lukis sebelah je, contohnya sebelah ni. Okay, gambar yang ni dia lukis untuk yang ni, satu bahagian ni. Ni. So, yang ni. Okay, so kita ada bahagian A, B, C, D, E, F. Okay, ni ingat sebahagian ni dia bagi contoh sebahagian kromosom. So apa yang jadi untuk deletion? A part or a segment of chromosome is deleted. So contoh yang kat sini dia delete bahagian B. B ni tak ada. So as a result mutant chromosome dia jadi terus tak ada B. A, C, D, E, F. Faham? So untuk deletion. Okay, so next is duplication. So duplicate, daripada word dia pun kita dah tahu, dia duplicate. Okay, dia ada extra. Contohnya yang ni yang asalnya, so mutant chromosome dia ada extra B. So dia jadi A, B, B, C, D, E. Dia ada extra segment kat sini. Dekat segmen chromosome dia ada extra satu bahagian. Okay, so that is duplicate. Okay, inverse saya katakan dia terbalik. Yang ni pergi atas, atas pergi bawah contohnya. Okay. So ini dia punya maksud dia, a segment of chromosome is reversed end to end at 180 degree then rejoin. Contohnya ni, okay, sepatutnya FED-CBA tapi dia inverse, dia bertukar ni, tengok dia pusing 180 degree, AED-CBA dia bertukar. Okay, sepatutnya A ni dekat belah sini tapi dia bertukar, A duduk kat depan. Ini pergi kat belakang, ni pergi kat depan macam tu. Okay ni, A pergi kat sini, F pergi kat sini. Ni tengok kat sini, A dengan F. F pergi kat sini, A ni pergi kat sini. So dia inverse. Okay, satu pergi kat sini, satu pergi kat sana. Okay, dalam plane 180 degree. So that is inverse. Okay, kalau translocation, translocation ni dia bertukar tempat. Okay, contohnya kita ada 2 jenis kromosom kat sini. Okay, kromosom 1, kromosom 2. Parts of the chromosome is cut, then joined to another non-homologous chromosome. Okay, they join dengan kawan lain. Alright, so contohnya macam mana? Pada asalnya dia adalah A, B, C, D, E, F, K, G, H, I, J, K, L. Kenapa saya katakan non-homologous chromosome? Hari tu kita dah belajar. So this is homologous chromosome sebab dia sama. Tengok ni dia sama panjang. Okay, maksudnya kalau gene untuk skin colour, ni pun gene untuk skin colour. Tapi bila non-homologous chromosome, tengok tak ni, dia punya centromere ni tak sama. Centromere ni kat sini, centromere ni kat sini. Faham tak? Ini bila kita belajar yang first tu, meiosis, ada perkataan non-homologous chromosome. Alright, so parts apa yang berubah? So kita tengok, part yang berubah ialah kat bahagian ini. Okay, ni. Ni. Okay, translocate. Bahagian ni pergi dekat atas, bahagian ni dia terpotong, dia pergi dekat bawah. So as a result, dia punya mutant chromosome akan dapat A, B, C. Ni atas J, K, L. Yang bawah G, H. Okay, yang ni turun bawah tadi I, D, E, F. So itulah yang dimaksudkan dengan translocation. Faham? Faham. Okay, so ingat yes. Ada orang nak masuk ke? Ya. Dia boleh tukar mana-mana pun, tak kisah. Dia tak kira, dia tak semestinya hujung je. Contohnya sekejap. Contoh kalau inversion, okay.
Maksud dia end to end tu dari segi satu hujung ke satu hujung lain, tapi dia boleh tukar kat sini. Kalau saya dia boleh tukar dekat sini. Ini dengan yang kat sini yang tengah. Tapi maksudnya daripada hujung ni pergi ke hujung ni. Dia bukannya masukkan dekat hujung sekali tu. Maksudnya hujung bahagian ni pergi bertukar, pusing. Pusing kan, pusing. Dia duduk ke atas. Dia tak semestinya hujung ke hujung. Maksud dia end to end tu daripada satu penghujung, tak kira kat mana bahagian ke penghujung yang lain. Itu maksudkan. Ni dia bagi nak senang nampak je sebab tu dia buat hujung. Tapi dia boleh jadi kat sini. E boleh tukar dengan B. B pergi sana, E pergi kat sana. Ni. Okey, boleh? Okey. Ingat ni empat benda yang menyebabkan structure in what? Yang merubah changes in structure. Okay, struktur kromosom. So kita ada lagi satu sebab iaitu mutation dari segi kromosom tapi yang mengubah bilangan kromosom. Betul tak yang saya kata tadi? Ada dua kan? Okay, so yang empat benda ni deletion, duplication, inversion, translocation untuk yang mengubah struktur kromosom. Mengubahlah struktur dia daripada yang ni terus jadi benda lain. Tapi kalau untuk yang mengubah bilangan kromosom, okay, tengok sini. A change in chromosomal number causes a diploid organism to lose one or more chromosome, okay, ataupun dia hilang, okay, dia hilang satu atau hilang lebih daripada satu kromosom ataupun dia dapat satu atau lebih. Maksudnya ada satu yang akan hilang, bila satu ni hilang of course yang dia tak dapat tu dia akan dapat kat sini. So orang ni dia akan dapat gain more chromosome. Faham? Tak faham? Nanti kita akan tengok. Okay, alright. So dekat mana berlakunya, apa yang boleh menyebabkan berlakunya perubahan change in chromosome number? So dia berlaku dekat, okay, bila homologous chromosome fail to separate during anaphase 1 in meiosis. Okay, ataupun sister chromatids fail to separate during anaphase 2 in meiosis. So ingat meiosis kita ada dua fasa. Meiosis 1 and meiosis 2. So ingat balik kalau anaphase tu PARTMAT, PMAT. So PARTMAT M tu bila dia align dekat metaphase plate. A tu ialah fasa dia nak bergerak pergi dekat opposite pole. Betul tak? Betul. Okay. So bila dekat anaphase 1 homologous chromosome ni tak apa, next page dia ada tunjuk gambar. Tak nak okey. Okay, next page dia akan tunjuk gambar. Okay, so ni benda ni yang benda yang bila fail nak separate dekat opposite pole yang berlaku dekat anaphase 1 dengan anaphase 2 tu, okay, this phenomena is known as non-disjunction. Okay, non-disjunction. So selalunya kenapa dia fail to separate? Maksudnya sepatutnya kalau nampak tangan saya, sepatutnya ni X ni Y semua akan bergerak pergi opposite pole. Tapi tiba-tiba dua-dua ni tak nak. X ni tak nak pergi kat sini, dia nak ikut pergi kat sini. So as a result, yang sel kat sebelah ni ada extra chromosome. Yang sel kat sebelah sini tak ada, hilang kromosom. Okay, so selalunya disebabkan oleh spindle fibers fail to form during meiosis. So kita ingat balik, spindle fibers tu ialah benang-benang kat tengah tu, dia yang menentukan, dia yang mengarahkan, okay, sebab kromosom tu akan separate pergi opposite pole mengikut arah spindle fiber. Spindle fiber yang akan memberi petunjuk lah. Tapi bila spindle fibers fails to form, tak ada pembentukan spindle fibers tu, so kromosom tak dapat ditarik pergi one of the opposite pole. Alright, so as a result the gamete may lose one. Okay, yang hilang ni yang tak berjaya pergi kat pole ni hilang. Tapi yang dia pergi kat terlebih ni dia akan dapat gain one or more chromosome. So kita akan tengok contoh non-disjunction. Okay. Bawah. Okay, inilah contoh non-disjunction. Sekejap.
Alright, aku dekat anaphase, fasa anaphase dekat meiosis 1 and juga anaphase dekat meiosis 2. Ingat ni, mula-mula ni dia tengah beratur dekat plate. Yang ni pun beratur kat plate. Tapi sepatutnya dia akan separate lah. Yang ni pergi kat sini, yang ni pergi kat sini, yang ni pergi kat sini, yang ni pergi kat sini. Tapi what happen is, ni lah non-disjunction ni. Ni, homologous chromosome ni, yang ni, yang ni, dia tak nak pergi dekat sebelah sini. Dia ikut pergi dekat sebelah sini. Okay, so non-disjunction in homologous chromosome pair during anaphase 1. Okay, so as a result, ni bila dah separate kat sini, bila dah habis meiosis, you akan dapat satu sel ni, ada benda banyak ni, yang lagi satu ada yang ni sahaja. So bila dah habis, godek, habis meiosis tu dah finish, awak akan dapat lah hasil yang macam ni. So kita pun, yang ni ada, yang ni satu sel ada 3. Kenapa kalau awak tak faham, tengok balik. Sekejap, tengok balik proses meiosis. Yang ni dia dah cepatkan, dia tak naklah tunjuk telophase, fasa, setiap satu fasa, Pak Mat darab 2 tu nanti banyak kat sini. So ingat balik, nanti bila fasa meiosis, kan awak akan dapat hasil kan, 4 daughter cell. So 1, 2, 3, 4. So 4 daughter cell, satu daughter cell ada 3, satu lagi ada 3. So ni ada 3, yang ni ada 1, yang ni ada 1. So tengok 3, 1, tak sama. Okay, yang ni ada extra, yang ni ada extra, yang ni tak cukup, yang ni tak cukup. So inilah penyebab changes in the number of chromosome due to this homologous chromosome fails to separate. Okay, during anaphase 1 of meiosis 1. Faham? Faham tak ni? Okay, sekarang kita nak tengok yang ni faktor pertama. Okay, maksudnya dekat anaphase 1 ni dia tak berjaya, tapi dekat anaphase tu dia berjaya separate lah. Okay, dia berjaya separate. Ni separate, ni separate ni. Tapi yang ni fenomena keadaan, contoh dilukis gambar ni yang tak berjaya separate during meiosis tu. So awak tengok yang ni beza yang ni dengan yang ni. Okay, sama, dia bagi gambar yang sama supaya awak senang nampak. Kalau yang ni dekat meiosis 1, awak perhatikan dekat anaphase 1 dia homologous chromosome fails to separate. Tapi untuk yang ni homologous chromosome, okay bagus, dia separate. So yang ni dapat 2, yang ni pun dapat 2. Betul tak? Sama kan? Dia berjaya separate kan? Okay, so tetapi dia berlaku non-disjunction dekat okay, what happen is bila dekat anaphase tu tadi, okay tengok sel ni ada 2, sel ni pun ada 2 dah betul. Sepatutnya yang ni separate pergi sini, yang sebelah sini separate pergi sini, yang ni separate pergi sini, yang ni separate pergi sini, ni separate pergi sini, sini. Tetapi keadaan yang berlaku, okay untuk sel yang ni, okay berjaya. So dia akan dapat, sini dapat 2, sini pun dapat 2, ni tengok ni 2. Nanti kan pergi opposite pole, so berlaku telophase, so 2. Ni opposite pole, berlaku telophase, dia pun dapat 2. Tapi yang ni, okay yang atas ni tak ada problem, dia separate. Okay, dia punya sister chromatic separate. Yang ni punya sister chromatic dia tak nak separate, dia akan ikut sebelah ni. So as a result yang kawan ni ada lebih. Yang kawan ni tak cukup. So dia ada 3, ini ada 1 saja. So nampak tak disebabkan oleh this homologous chromosome ni homologous and this sister chromatids fails to separate during anaphase 1 and juga anaphase 2 menyebabkan change in the number of chromosome. Understand? Faham? Yes. Faham tak ni? Faham. Okay, faham kan? Okay, alright. So, abnormality in the number of chromosome can be due to non-disjunction during spermatogenesis. Okay, boleh juga berlaku, kita dah belajar dulu oogenesis, formation of secondary oocyte ataupun spermatogenesis, formation
of sperm. Okay, kita dah baca apa berlaku meiosis 1, meiosis 2, lepas tu jadi spermatid dan sebagainya. Okay, so fertilization that involve abnormal gamete, okay, will produce a zygote that develops into an individual with abnormal characteristic. Okay, sebab itulah ada yang penyakit Turner syndrome, Klinefelter syndrome. Okay, so kita nak tengok macam mana berlakunya menyebabkan abnormal gamete ni. Apa contoh abnormal gamete? Ni dia bagi contoh non-disjunction of sex chromosome during oogenesis. Okay, so oogenesis patutnya dalam perempuan kita bawa 2 X chromosome. Okay, X, kita ada X chromosome and X chromosome. So patutnya you akan dapat satu lah. You akan dapat X kat sini. Okay, you akan dapat X kat sini. X kat sini, X kat sini. Tapi berlaku non-disjunction. X ni fails to separate, dia ikut masuk dekat sini. So sini ada 2 X chromosome. So bila fertilize dengan sperm, sperm bawa X ataupun sperm bawa Y. So kalau dia fertilize dengan sperm yang bawa Y chromosome, dapatlah XXY. Kalau dia fertilize dengan sperm yang bawa X, dia akan dapat XXX. So inilah nama penyakit dia, triple X syndrome female. Yang ni kalau dia dapat XXY, Klinefelter syndrome male. Okay, kalau yang ni, yang tak ada apa tadi, okay, yang tak ada apa, fertilize dengan sperm yang bawa X, XO. Kalau ni tak ada apa, fertilize dengan sperm yang bawa Y, jadi OY. Turner syndrome dekat dalam female. Yang ni zygote dies, tak ada apa-apa lah sebab tak ada dia mati. Okay, kalau yang ni pula untuk spermatogenesis, sperm bawa X atau Y. Sepatutnya sini ada sini salah satulah, sini X ataupun sini Y. Tapi dua-dua ni nak ikut pergi dekat satu sperm saja. So as a result, sperm kat lagi satu ni tak ada apa-apa. So dia fuse dengan secondary oocyte yang bawa X, dapatlah XXY penyakit ni. Klinefelter syndrome male. This one dia dapatlah Turner syndrome female. So kita tengok apa dia punya karakteristik penyakit-penyakit ini. Okay, so inilah contoh-contoh penyakit, okay, yang disebabkan oleh chromosome mutation. Down syndrome, dia ada extra, has 3 number 21 kromosom ni. Dekat kromosom ni, awak kena tahu dalam soalan IT pun selalu ditanya. Dekat soalan pula. Dekat apa ni, kromosom number 21. Okay, ingat kita ada 23 pasang kromosom. Okay, setiap manusia ada 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah sini. Okay, ni kromosom nombor 21, kromosom nombor 22, kromosom nombor 23 ni adalah sex kromosom lah, yang X ataupun Y. Okay, so what happen is untuk orang yang Down syndrome, dia ada extra dekat kromosom nombor 21. Jadi 3 ni, 1, 2, 3. Okay, so you perlu tahu ciri-ciri Down syndrome. Ni soalan IG tanya. Soalan IG suka tanya, soalan SPM pun dia akan tanya. So kalau dalam soalan IG dia boleh tanya dalam paper 4. Okay, contohnya dia boleh tanya what are the characteristic ataupun what are the features, ciri-ciri features untuk Down syndrome. So perlu tahu dia ada slant eye, tengok mata dia macam apa? Macam redup-redup kan, flat nose. Okay, sebab itu kalau orang yang Down syndrome ni, dia punya ciri untuk setiap orang tu sama ke tak sama? Sama tak? Sama. Sama. Kalau kita tengok, kalau you tengok je, mesti terdetik dalam hati. Ni macam Down syndrome ni sebab kita nampak ciri-ciri dia sama. Apa ciri-ciri dia? Dia flat nose, protruding tongue. Lidah dia macam nak terjelir sikit. Okay, broad forehead ni, dahi dia luar ni sebab ada rambut kan. And usually mentally retarded lah. Maksudnya ada kecacatan dari segi fikiran ataupun akal. Maksudnya tak boleh berfikir secara waras. Ini adalah ciri-ciri untuk Down syndrome. Ni ciri-ciri yang kena tahu ni. Okay, soalan paper 4 dia boleh tanya ciri-ciri Down syndrome. Okay, so ingat slant eyes, flat nose, protruding tongue, broad forehead. Okay, and usually mentally retarded. Okay, so selain itu ada juga penyakit Cri-du-Chat syndrome ni. Okay, the structure of chromosome changes due to a partial deletion. Ni disebabkan oleh delete. So apa ciri-ciri Cri-du-Chat ni? Especially baby.
baby tu dia punya tangisan tu macam kucing. Ni. The cry of affected infant is similar to that of meowing kita. Meow, meow, macam tu. Okay. So affected individual shows delayed development with mental and physical retardation. Most patients die during childhood. So nanti boleh lah awak try Google dekat dekat internet kan, nak dengar macam mana contoh ni kan cry untuk yang Cri-du-chat syndrome. Alright, yang tu dari segi autosom. Okay, abnormalities in autosom. Autosom tu maksudnya kromosom selain seks kromosom. Okay, so that is autosom. Okay, kromosom selain seks autosom. So ini abnormalities tu dekat kromosom yang nombor 21. Okay, sekarang kita nak tengok abnormalities in sex kromosom. Okay, mana datangnya seks kromosom ni yang tadilah yang kita dapat ni, Klinefelter-Turner syndrome ni, hasil daripada yang ni. So penyakit-penyakit yang dapat untuk seks kromosom, okay, kita akan dapat Klinefelter syndrome, Jacob syndrome, Turner syndrome. So ini adalah dia punya description. Kalau Klinefelter syndrome, a sterile man with small testes. So sterile tu, what is sterile man? Apa yang dimaksudkan dengan sterile? Kat sini, sterile. Dia? Mandul. Mandul, okay. Sterile man with small testes, okay, that fail to produce sperm. So tak boleh nak hasilkan sperm. Possess voice and chest similar to those of a woman. Okay, has long legs and hand. Ni contoh tengok tangan dia panjang sampai ke sini. Okay, ya ke tangan kita sampai mana? Okay. Okay, Jacob syndrome, male who is taller than normal and has problem with pimples on his face, slow in acquiring speech, okay, maksudnya speech delay, and has learning disability, okay. Ataupun Turner syndrome, sterile female with lack of secondary female characteristic, maksudnya ciri-ciri wanita tu yang setelah matang tu dia tak ada, okay. Undeveloped breast and ovaries, okay. Web like neck. Web tu maksudnya dia punya tengkuk tu lebar. Web like, tengok dia punya tengkuk ni lebar. Web like lebar. Sepatutnya macam ni je kan, dia lebar sikit. Okay, and low IQ. So ini adalah contoh-contoh penyakit yang awak perlu tahu. Alright, so mutation of somatic cells and gametes. Okay, perbezaan dia. Mutation can occur in somatic cell. Somatic cell tu sel-sel selain seks kromosom, okay, ataupun dia juga boleh berlaku dekat dalam gametes, okay, to produce variation in a population. Okay, so these are the differences kalau mutation berlaku dekat somatic cell ataupun mutation yang berlaku dekat dalam gamete. For example, kalau untuk somatic cell involve somatic cell such as skin cell ataupun eye cell. Ingat, somatic itu maksudnya selain seks kromosom. So berlaku dekat kulit, berlaku dekat mata. Okay, kalau mutation kat dalam gamete involve germ cell that produce gamete. Maksudnya dia sama ada sperm ataupun secondary oocyte. Okay, this one cannot be inherited by the next generation. Takkanlah boleh diwarisi. Okay, tapi kalau untuk gamete dia boleh pass to the next generation. Okay, sama juga macam sex-linked inherited disease. Okay, penyakit-penyakit yang ada, dia punya gene tu ada dekat seks kromosom. Contohnya kita dah tengok minggu depan yang saya kata contoh sex-linked inherited disease. Hemofilia kan? Okay, hemofilia. Okay, contoh hemofilia. Ni, H ni. So ni, this recessive gene will code for Kristen red blood cell. Okay, so dia boleh pass lah to the next generation. Okay, kalau untuk somatic cell, disease is present only in the individual with the mutation. Ada dekat individu tu saja. Disease is present in individual with the mutation and is also inherited by his ataupun her descendant. So kalau dia pass dekat dia punya descendant tu, kalau descendant dia ada XH, dia boleh lah ada. Okay, ni contoh thalassemia, ni contoh penyakit dekat nervous system. Okay, next, dah tak ada dah. Okay, last kali, okay, this one untuk chapter IGCSE yang awak perlu tahu berkenaan dengan natural selection and secara inilah secara semula jadi. Okay, apa itu natural selection? So saya nak
play dulu, saya nak tanya awak dengar ke tak? Okay, dengar tak bunyi tu? Dengar. Okay. So boleh tolong dengar? Hi, it's Mr. Anderson and welcome to Biology Essentials Video 1. This is on natural selection, so I've included a picture here of Charles Darwin. Most people think that So inilah Charles Darwin, yang kita belajar inheritance tu, yang dia memperkenalkan dua jenis teori. Okay, dia ada teori yang pertama dan juga teori yang kedua, independent assortment tu. Okay, yang awak belajar sekarang ni hanya satu teori saja. Another teori iaitu dihybrid inheritance, kita akan belajar form 5. Yang first saja awak belajar, okay, teori monohybrid inheritance. Darwin is famous because he somehow invented evolution. That's not totally accurate. Why Charles Darwin is famous is that he's the first scientist that really gave us a mechanism that explains how evolution, especially adaptation, can occur. And so if you're trying to learn biology, the best place to start is with Charles Darwin and a better understanding of natural selection. Before we can talk about natural selection, however, we should define what evolution is. And so in this class, in evolution is simply going to be changes, biological evolution, is any changes to the gene pool. So a gene pool is a combination of all the genes in a population, or we call those different varieties alleles in a population. And so according to scientists, the gene pool should remain at equilibrium. In other words, the frequency of the different alleles will never change unless you violate one of these 5 constraints of Hardy-Weinberg equilibrium. And it happens all the time. So evolution is constantly occurring, and it can occur if you have a small population, non-random mating, mutations, migration. So these 5 things can cause evolution, but we're going to talk about those later. Today I want to talk about selection, because selection is when you live or die. It's called differential reproductive success, when you live or die based on the appearance that you have. In other words, you're made the way you are, and as the environment changes, you're selected. Either you have high fitness and you're able to survive and pass your genes on, or you have low fitness and you die. And if Okay, this one awak kena fokus soalan paper 4 selalu tanya what is the definition of fitness, and trust me, ada orang akan jawab fitness ni ialah you pergi gym, you exercise semua. No, you akan tengok fitness ni macam mana dia boleh fit to that environment. So tengok maksud dia cakap nanti. Okay, so dia nak kata macam mana boleh berlakunya evolution melalui kaedah natural selection, okay, dari segi gene pool. Maksudnya dalam satu keadaan tu gene pool, gene, contohnya gene XXXXX, tapi bila ada beberapa faktor menyebabkan gene pool tu berubah and dia akan pass to the next generation. Okay, if you have enough fitness over time, that can eventually lead to adaptations in a population. So the smallest unit that it actually can evolve is a population, and it simply changes in the gene pool. What? So maksudnya fitness tu kalau organism tu does not fit to the environment, tak boleh nak adapt. Okay, maksudnya dia tak fit. Okay, tak fit to the environment, dia tak boleh lah nak meneruskan kehidupan dekat situ, so dia akan mati. So those organism yang boleh fit to the environment, dia boleh continue to reproduce for the next generation. Faham tak maksud fitness ni? Faham tak? Okay. We start with natural selection. Well, of these 5 things here, it's the only one that can lead to adaptation, or organisms that are better adapted to their environment. And so let me give you an example of that. Let's say you have a bacterial infection. Let's say you're infected by a number of bacteria, let's call them 7, and you decide to treat the bacteria. So let's say you take some antibiotics, penicillin for example, and they have different varieties of resistance to that antibiotic. And so when you take the antibiotic on day 1, it destroys or lyses or pops all of these bacteria, those that have low resistance. So these ones are selected. In other words, the ones that have a high resistance are selected for. The ones that had a low resistance are actually going to die. These ones, though, then will reproduce through binary fission, and we're going to have a new population of organisms that have a better resistance to antibiotics. Now, there are 2 ways that we can actually get variety in a population. The only way we can get new, novel
characteristics. In other words, like the ability to be resistant to antibiotics through mutation. And so everything that's been added to that first strand of DNA and that first living thing has been added through a mistake or a change in the DNA, and that's called a mutation. The other thing that can actually create variety is reproduction. And so in bacteria, they use... Okay, so yang ni melalui reproduction lah dia punya variety tu, sebab yang ni reproduce, you akan dapatlah banyak. Tapi kalau mutation, ingat tak kita pernah belajar antibiotic resistant, MRSA, methicillin, Staphylococcus aureus tu, ingat tak? Antibiotic resistant? Ingat. So what happened? Ada juga bakteria spesies lain yang are able to survive. Maksudnya dia resistant towards the antibiotic. So itulah dia dah mutation happen. Ini boleh menyebabkan variation. So dia akan terangkan. Yang diterangkan yang ni, so maksudnya yang ni melalui reproduction lah. Dua ni boleh survive. So dua yang boleh survive ni dia akan reproduce. So final population, semua population yang lain ada yang ini sahaja. Tak ada dah yang lain. Is asexual reproduction, but they have mechanisms by which they can change those mutations or vary those mutations or pass them on. In us, it's just sex, and sex is going to take those mutations and then in our offspring create a variety of different types. And so this is just theoretically how natural selection occurs, but let me give you maybe the most famous example of how natural selection occurs in the wilds. And right here is a picture of a peppered moth. A peppered moth has two different varieties. It has the dark phenotype or physical characteristic and the light phenotype. Now we know this about moths, that the light phenotype is actually homozygous recessive. In other words, that's a recessive trait. And the dark appearance, you can either be homozygous dominant or you can be heterozygous dominant for that, and you're going to have the dark appearance. And so if you look at this wood right here where it appears today, you can see that this one, the light phenotype or the light physical characteristic. Alright, so kalau awak nampak dua moth ni, yang mana kalau kita sekali imbas tak perasan dia ada moth kat situ? The lighter colour or the dark colour? The lighter. Yes, the lighter colour. Sebab itu, before revolution, industrial revolution, iaitu berlakunya perkembangan industri secara pesat, pada zaman dulu, this lighter moth, dia punya population tu banyak. Kenapa banyak? Sebab dulu sebelum berlaku industrial revolution, pokok-pokok ni tidak tercemar dengan asap-asap, dengan pencemaran. Jadi awak tengok batang-batang pokok ni dia tak warna gelap. Okay, dia warna terang kan, tengok ni warna terang. The tree trunk ni masih lagi light in colour. So moth yang boleh survive pada masa itu ialah this light colour moth. Kenapa this dark colour moth they cannot survive? Because bila dia duduk dekat batang, dekat trunks yang background dia warna putih, adakah dia senang di spot oleh predators? Senang tak dia di spot oleh predators? Senang. So during that time, maksudnya before industrial revolution, these dark coloured moths will be easily spotted by the predators. So that's why dia tak berjaya survive. They are not fit to that environment. So yang ni lah akan continue to reproduce sebab dia boleh survive. Dia camouflage dengan dia punya environment. Tapi what happen is after industrial revolution, banyak dah pembangunan pesat. So kita dapat lihat pokok-pokok tree trunk ni dia menjadi warna gelap. Dia background dia punya selaput-selaput stem ni dah jadi warna gelap. So now during this time, awak rasa which moth will survive? The dark coloured moth ataupun the light coloured moth? Dark. Dark coloured. Light ke dark? Dark. So after industrial revolution, tadi before industrial revolution yang ni yang boleh survive. Tapi bila after industrial revolution, this dark colour moth dia punya population akan melebihi yang ni. Sebab apa? Sebab selepas industrial revolution, pokok-pokok ni telah dicemari oleh asap-asap perindustrian yang pesat, kilang-kilang semua. So pokok-pokok ni pun dah jadi warna gelap. Hitam-hitam, gelap-gelap sikit. So dalam di waktu ketika itu, ni yang boleh survive. Kenapa? Sebab yang ni bila dia warna terang, dia duduk dekat background yang warna gelap, this light colour moth will be
easily, they are not fit to that environment. Dia pun tak boleh survive. So yang akan continue to reproduce ialah this dark coloured moths. So awak dengar Is camouflage. In other words, it fits in. If you're a bird flying over and you're looking for moths to eat, you're not going to see that light appearance, you're going to see the dark appearance, and you're going to go eat that moth. And so you're going to select that dark appearance, you're going to kill that dark appearance, and its genes are going to die with it. And so at this point, the light moth is going to have a higher fitness. It's more likely to survive, reproduce, and pass its genes on generation after generation. So natural selection has created this appearance. Now, why would we even have the dark moth? Well, maybe they can fit in on some of these dark splotches, or maybe they could help them. And that's actually what happened. And so in the Industrial Revolution in the 1800s, coal-powered plants started to push coal dust out into the environment. And so the environment started to get darker. In other words, as that coal dust started to accumulate on the trees got darker and darker and darker. When they got darker, these moths that were light in appearance, now they started to pop out. And those are the ones that were going to be preyed on by the birds themselves. And so what happened was a change in the gene pool, and natural selection or evolution occurred. So let's look at some actual numbers. In 1848, 98% of the individuals were light in appearance and only 2% were the dark. And so we can actually figure out what the gene pool frequencies were. And so over here I have 100 genes and all of them are light right now. So let's figure out how many actually were light. And so right here, to understand this, you have to have an understanding of Hardy-Weinberg equilibrium. And so here's our famous equation. If you don't know this, you should probably look at the video on Hardy-Weinberg equilibrium. P squared stands for the individuals that are homozygous dominant. 2PQ stands for the individuals that are... Okay, ni tak, yang ni dia punya equation ni tak tahulah, ni dia nak explain je macam mana gene pool ni terhasil, macam mana nak kira berapa banyak kat sini. Heterozygous, and Q squared tells us what individuals are, but the frequency of the individuals that are homozygous recessive. And so we can actually use this whenever we're doing these problems. We usually start with the recessive and we can figure out the allele frequency. And so 98% of the individuals, we know that they are little d, that they're light in appearance. And so I can set Q squared equal to 0.98. I can take the square root of both of those, and I've done this earlier, so I know that Q is roughly 0.99. In other words, Q tells us the allele frequency. And so that means that back in the day, in 1848, 99 out of 100 were of the light allele frequency, and only 1 out of 100 were of the dark frequency. And so that's a simple Hardy-Weinberg problem. Now let's see what happens over the next 50 years. Well, if we check back in the next 50 years, we find that the population has changed quite a bit, or it's evolved quite a bit. And so it's almost reversed. So now we have 5% of those that are of the light appearance because they're being preyed on by birds. And 95% of those are on the dark appearance. Let's see what happened to the actual allele frequency. And so we know that Q squared at this point is not 0.98, it's actually 0.05. And so if I take the square root of that, Q now equals roughly 0.22. In other words, the gene pool has changed. The gene pool has changed dramatically. We used to have 99% of the 0.99 as our Q value, but now it's only 0.22. And so we still have a lot of those dark around. We still have a lot of those light around, but it's changed over time. And the reason it's changed over time is due to selection. In other words, the environment changed, and when the environment changed, then they adapted, or the population adapted. Okay, do you understand yang dimasukkan dengan gene pool kat sini? Dia berubah mengikut environment, mengikut keadaan. Faham tak? Faham. Okay, tapi benda ni bukan berlaku dalam masa sebulan. Dia akan takes time. Okay, nak mengubah gene pool ni bukan sekejap dia akan ambil masa. Bukan kata awak kata sebulan ni nanti mesti gene pool dah berubah. Mesti banyak yang ni. Dia akan ambil masa dah sebab dia akan berlaku proses reproduction dan seterusnya.
What can that lead to? Well, it eventually can lead to something called an adaptation. So an adaptation, if we talk about an adaptation, is the best example of, or the best word for that is a process. We tend to think lots of times that an adaptation has to be a physical characteristic, but it could be your behavior that you have. And so what is an adaptation? It's a process that's selected for. In other words, let me give you an example of that. In the Rift Valley, it's a great place to study evolution right now. In the Rift Valley, we have these lakes, and the lakes are inhabited by a type of fish called a cichlid. What's unique about a cichlid is that they have this jaw out here that we can see. It's not quite that big, but they have another jaw back here. It's called a pharyngeal jaw. And what that allows them to do is to use that for different processes, for feeding on different foods. And by doing that, they're able to exploit a number of different niches in that environment. And so what we've seen is an explosion of cichlid populations in these lakes in Africa. It started with just probably one or a few different types of cichlids, and they've adapted to fill all of these different roles. And so they're perfectly adapted for that environment. How did they become perfectly adapted? It's just through a process of natural selection. As that environment starts to change, and they are starting to change, as we get invasive species or fish that weren't there to begin with, then we're going to have pressure, change in the environment, those species are going to have to adapt. And so this is how we get species. It's just evolution taken to its extreme, where we get macroevolution, or big changes, so species can't interbreed anymore. And so that's a lot, but we're just getting started. So what's natural selection? Natural selection, if I could give you one example, the best definition for what natural selection is simply differential reproductive success. In other words, we're each made a little bit different. If that allows us to survive and pass those genes on, we have high fitness that eventually can lead. But again, there's no goal. Okay, faham tak dia punya video? Faham? Okay, perlu tahu kita ada natural selection. Another one is human selection. So kalau natural, dia memang natural lah, berlaku secara semula jadi without the interference of human. Tapi kalau human selection, kita boleh pilih. Contohnya awak nak bunga yang macam mana, you nak buah yang macam mana. Okay, so kita akan ambil gene tu, kita akan ambil contohnya kita nak hasilkan buah apple, kelapa sawit lah, pokok kelapa sawit yang isi kulit dia luar nipis. Lepas tu dia ada tempurung yang besar dan sebagainya, saya tak pastilah. So kita ambil ciri-ciri yang ni, daripada ciri-ciri yang ni, so kita akan crosskan dua tu. So that is not natural selection, that is human selection. Kita yang pilih preferences. Faham tak? Kena tahu beza. Human selection juga natural selection. Boleh faham? Boleh. Okay, so kalau macam human selection tu macam ni lah, macam kita lah, macam apa, saintis, biologist, plant biologist kena hasilkan buah durian. Buah durian yang isi tebal, yang ni nak buah durian yang ni, so kita akan kacukkan jenis yang isi tebal tu, kacuk dengan duri yang pendek, so kita akan dapatlah hasilnya benda lain. So that will also create variation, tapi melalui kaedah human selection, bukan lagi natural selection. Kalau natural, dia berlaku secara semula jadi without our interference. Understand? Yes. Okay. So tak sempat dah, saya nak terang, saya nak discuss soalan hari tu. Okay, tak apa, next time saya akan discuss. And saya dah check yang hari tu, yang first kali 5 orang tak hantar. Haziq, Wafiq, Syahmi, Syakir tak hantar kerja. Okay, yang first punya. Yang semalam ada 8 orang tak hantar, yang semalam. Yang due semalam ada 7 orang. 7 orang, Yusri, Haziq, Hakimi, Wafiq, Syahmi, Syakir. Okay, so tolong hantar, you tak hantar, saya dah bagi dah cara pengiraan, memang kalau tak hantar memang akan dapat kosong. Remember, you punya final semester tu 30%, 5, 6, 7, 8, berapa persen yang ambil daripada markah exam, tapi sedikit sahaja, yang lain tu 20%, 10% dari kehadiran, 5%, 5%, saya tak ingat dia pecahan-pecahan dia, 50% lagi, 50% ada banyak juga pecahan dari PBD, daripada kerja yang awak hantar. So semua ni, semua ni akan contribute towards your final exam.
Okay, sebab you akan ambil mock, you punya mock tu ialah awak punya final. So your final tu akan kira pula untuk keseluruhan PNG awak. So nak kira PNG, kita ada dia punya peratus, bukan 50%. You punya on paper nanti tak banyak you punya on paper tu tak sampai 60 pun, bukan 60%. Nanti bahagian exam akan terangkan percentage untuk you punya exam nanti. Tapi trust me, ni semua contribute Saya akan semak contoh Aina Sufia, tengok berapa soalan yang dibuat. Okay, setiap satu soalan tu saya akan kira berapa soalan daripada 15 soalan keseluruhannya yang awak buat nota dekat tepi tu. Macam ni bagus tengok ada nota. Kalau awak tak buat nota, terus akan dapat separuh saja daripada 20 markah tu. Kita dah bagi tahu cara kiraan dia. Okay, so semua kelas akan gunakan kaedah yang sama. So adil dan sama. Alright, I'm taking your attendance first. Aisyah Umairah.